Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haziq Razlan bin Muhammad Yusri dari kelas DUB 2. Nombor matrik saya ialah 15 DUB WF 2021. Pada permulaan tajuk, saya akan menerangkan tentang sejarah fotografi. Sejarah yang pertama ialah fotografi adalah hasil daripada penemuan. Yang pertama dalam bidang alam menghasilkan kamera. Yang kedua dalam bidang kimia menghasilkan filem. Asal mulanya kedua penemuan itu tidak ada hubungannya antara satu sama lain sebelum sampai ke kesempurnaan seperti yang kita sekarang kenal, serta melahirkan penemuan baru iaitu fotografi. Seterusnya, fotografi ialah lukisan menerusi cahaya. Tanpa cahaya, fotografi tidak dapat berfungsi. Istilah fotografi diperkenalkan pada tahun 1839. Dalam era ledakan ICT, perkembangannya amat ketara sekali apabila fotografi telah diadun bersama teknologi ICT dan wujudnya kamera digital yang telah merubah dunia fotografi. Pada slide ini saya akan menceritakan tentang kamera obskura. Kamera mula diperkenalkan apabila para pelukis menghadapi masalah untuk merakamkan imej potret pada abad 17 dan juga abad 18. Justru itu mereka mencipta kamera obskura untuk kemudahan merakam imej. Sebelum menjadi kamera digital seperti sekarang, kamera dulunya sangat berbeza. Nenek moyangnya adalah kamera obskura. Dilansir Britannica Obscura berasal dari bahasa Latin The Dark Chamber, bererti ruang gelap. Kamera obskura disebut juga kamera lubang jarum. Di sebelah kiri saya terdapat contoh gambar kamera obskura. Pada abad ke-5 sebelum Masihi, seorang yang bernama Morton mencipta gejala fotografi. Apabila sebuah ruangan gelap yang terdapat lubang yang memancarkan sinar, maka tembok suatu ruangan tersebut akan terlihat gambar sumber cahaya secara terbalik. Ibnu Al-Hatim, seorang Arab, juga menemukan gejala yang sama. Gambar foto pertama dibuat pada tahun 1826 selama 8 jam. Pada tahun 1900, seorang jurugambar telah mencipta kamera Memon. Kamera ini amat besar ukurannya di mana beratnya 1400 pound, lensa seberat 500 pound. Sewaktu mengubah atau memindahkannya, tenaga manusia seramai 15 orang diperlukan. Kamera ini menggunakan filem sebesar 4,5 x 8 kaki dengan bahan kimia sebanyak 10 galon digunakan ketika memprosesnya. Gambar pada belah kanan ialah gambar kamera Memon pada tahun 1900. Dan gambar di atas ialah gambar Louis Jackman Lequer, merupakan bapa fotografi pada dunia 1837. Di awal kewujudan kamera digital, tidak ramai orang yang menggemarinya, terutama di kalangan profesional. Ini adalah kerana kamera digital generasi awal sekitar hujung tahun 90-an masih menggunakan ciri-ciri kamera compact. Obskura telah diubah suai secara berterusan sehinggalah tercipta kamera Kodak oleh George Eastman yang bersaiz lebih kecil sekitar tahun 1888. Dari zaman obskura hingga ke era digital, dan daripada produk yang mahal dan membebankan untuk dibawa, kamera ini menjadi produk bersaiz kecil, murah dan mesra pengguna. Seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis fotografi. Yang pertama ialah fotografi makanan. Jenis fotografi makanan dalam erti kata yang mudah adalah teknik memotret makanan agar lebih menggoda. Dalam industri masakan seperti pengeluaran makanan, rumah pengeluaran, pengiklanan, hotel dan kafe dan juga lain-lain lagi, fotografi makanan amat diperlukan. Oleh itu, pelaku fotografi makanan semakin diminati kerana biasanya digunakan untuk membuat pembungkusan produk atau iklan. Cuma ia memerlukan kemahiran dan peralatan yang berkualiti untuk merakam intipati makanan yang dijadikan objek foto. Yang kedua ialah jenis fotografi landscape. Jenis fotografi ini sangat sesuai untuk anda yang suka melancong dan merakam pemandangan indah di sekeliling anda. Fotografi landscape menunjukkan ruang di dunia yang merupakan landscape semula jadi. Kadang-kadang luas dan tidak berkesudahan, tetapi kadang-kadang mikroskopik. Foto landscape biasanya merakamkan kehadiran alam semula jadi, tetapi juga boleh memberi tumpuan kepada yang buatan manusia. Fotografi jenis ini biasa digunakan dalam kalender, postcode dan memorabilia. Ketiga ialah fotografi portrait.
Fotografi portrait ialah tangkapan dengan cara fotografi yang serupa dengan seseorang atau sekumpulan kecil, di mana ekspresi, wajah dan dominasi. Tujuan jenis fotografi ini adalah untuk menunjukkan penampilan, personality dan juga mood subjek. Seperti jenis portrait lain, fokus foto adalah pada wajah orang itu, walaupun keseluruhan badan dan latar belakang boleh disertakan. Portrait biasanya bukan shot kilat, tetapi imej yang terdiri daripada seseorang dalam kedudukan pegun. Portrait selalunya menunjukkan orang itu melihat terus ke arah kamera. Yang terakhir sekali ialah fotografi fashion. Fotografi fashion ialah sejenis fotografi yang memaparkan pakaian dan barangan fashion lain. Fotografi fashion paling kerap dilakukan untuk iklan atau majalah fashion. Dari masa ke semasa, fotografi fashion telah membangunkan estetikanya sendiri, di mana pakaian dan fashion diperkuatkan dengan kehadiran lokasi atau aksesori eksotik. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Danish Berosli, bernombor matrik 15 DUB 20F 2001. Seterusnya saya akan menerangkan tentang fungsi asas ISO, shutter speed dengan aperture. International Organization for Standardization atau ISO adalah unit yang digunakan untuk mengukur sensitif filem atau sensor kamera digital kepada cahaya. ISO diwakili dengan nombor ISO 100, 200, 1600 dan 3200 dan seterusnya mengikut jenis dan kemampuan kamera. Semakin tinggi nilai ISO, semakin sensitif sensor terhadap cahaya. Penggunaan ISO adalah untuk mencerahkan gambar yang diambil. Jika mahu mengambil gambar di tempat yang cerah seperti di bawah matahari, perlu menggunakan ISO rendah seperti ISO 100 atau 200 untuk mengelakkan gambar menjadi terlalu terang. Dan sekiranya ingin mengambil gambar pada waktu malam, ISO yang tinggi adalah sesuai digunakan, contohnya ISO 1600 atau 3200 untuk menghasilkan gambar yang jelas dan tidak terlalu gelap. Cara penggunaan ISO dengan betul ialah menggunakan ISO 100 dan 200 pada tempat yang cerah, manakala untuk tempat yang kurang cerah boleh menggunakan ISO 400 dan 800, dan untuk yang tempat yang gelap atau waktu malam boleh menggunakan ISO 1600 hingga 3200. Penggunaan ISO yang rendah dapat mengurangkan noise atau grain, iaitu bintik-bintik pada gambar. Penggunaan ISO yang tinggi biasanya akan menjadikan imej lebih noise berbanding dengan ISO yang rendah. Gambar tidak akan cantik jika mempunyai terlalu banyak noise. Jadi untuk mengelakkan kelihatan noise pada gambar, perlu menggunakan ISO yang rendah. Sekiranya tempat gelap, digalakkan untuk menggunakan flash. Shutter speed adalah kecepatan bukaan shutter yang dapat mempengaruhi pencahayaan yang sempurna, mengawal blur dan membuat efek yang menarik. Salah satu hal yang sangat penting dikuasai oleh seorang fotografer adalah shutter speed, yang merupakan salah satu dari 3 elemen segitiga exposure. Shutter speed adalah merujuk kepada tempoh masa shutter terbuka bagi membolehkan cahaya masuk dan mengenai sensor. Nilai shutter speed dikira dengan menggunakan sesaat dan biasanya lebih rendah dari 1 saat. Di tempat yang kurang cahaya, perlu menggunakan shutter speed yang perlahan bagi mendapatkan cahaya yang cukup untuk exposure yang baik. Di tempat cahaya terang pula, perlu menggunakan pelbagai kebatasan shutter dari sederhana ke laju. Namun jika perlahan atau terlalu perlahan akan membuatkan imej menjadi overexposed kerana terlalu banyak cahaya yang masuk. Aperture adalah bukaan lensa bagi menetapkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Apabila mengambil gambar, lubang shutter akan terbuka untuk sensor menangkap objek yang mahu dirakam. Semakin besar lubang shutter yang terbuka, maka semakin banyak cahaya yang dapat masuk ke dalam kamera.
berapa banyak cahaya yang masuk ke dalam lubang shutter akan mempengaruhi sama ada gambar yang diambil akan mendapat exposure yang betul atau tidak. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera boleh mengakibatkan gambar menjadi overexposed. Manakala jika terlalu kurang cahaya yang masuk boleh menyebabkan ia menjadi underexposed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi nama Fitri bin Syarul Nizam, bernombor metrik 15DB 20F2009. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini dengan jenis-jenis komposisi. Sebelum itu, saya akan terangkan tentang maksud komposisi bagi fotografi. Komposisi dapat ditakrifkan sebagai susunan, manakala dalam maksud fotografi ialah susunan gambar dalam satu ruang atau cara dalam menyusun elemen pada objek foto yang penting secara keseluruhan yang ada dalam foto. Teknik ini sendiri ada banyak jenisnya. Kita dapat menggunakannya untuk menghasilkan karya ataupun sekadar bereksperimen dengan gambar yang telah diambil. Terdapat beberapa panduan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan skill teknik fotografi kita. Komposisi motion blur merupakan salah satu teknik yang menunjukkan ada pergerakan baik di latar belakang maupun pada objek utama. Banyak jurugambar yang menghindari komposisi ini, namun tidak sedikit juga yang mahu memperoleh efek ini. Dengan teknik ini, foto yang dihasilkan seakan berbicara jika objek yang terlihat sedang bergerak pada saat difotokan. Untuk memperolehi efek ini, objek harus fokus sedangkan latar belakang yang motion blur. Jadi anda harus menggerakkan kamera dengan pergerakan objek. Komposisi juga sering disebut dengan panning. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat foto abstrak, foto action, foto panggung dan sebagainya. Baiklah, kita akan teruskan kepada komposisi yang kedua, iaitu rule of third. Rule of third adalah jenis komposisi paling asas dan wajib dipahami oleh seorang jurugambar. Teknik ini terbahagi kepada 9 kotak besarnya sama dan meletakkan point of interest di garis atau titik pada bidang yang terbagi menjadi 3. POI ada 4 titik sedangkan interesting line dibahagi menjadi 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. POI sendiri disimpan pada garis keempat atau titik yang berupa bahagian mata dari objek atau objek itu sendiri. Baiklah, seterusnya adalah golden shape. Golden shape merupakan jenis komposisi fotografi dengan membahagi sekeping gambar baik bertepikan maya menjadi negatif atau bertepikan garis nyata, sehingga terlihat seperti terdapat kontras antara kedua bahagian itu sehingga membentuk penyatuan satu gambar. Teknik ini membahagi bidang positif dan negatif dengan seimbang sehingga menghasilkan foto yang berkomposisi baik. Sedangkan pembagian antara positif dan negatif adalah 50-50 ataupun 30-50 sesuai selera masing-masing. Baiklah, seterusnya adalah komposisi perspektif. Komposisi perspektif merupakan teknik mengambil gambar dengan memanfaatkan efek jauh dekat yang diperolehi oleh lens sehingga terjadinya sebuah dimensi yang begitu menarik. Teknik ini memanfaatkan efek dimensi dan proporsi yang ditimbulkan untuk mengarahkan mata anda ke POI. Gambar seperti ini boleh kita perolehi dengan pengaturan jarak dan angle yang tepat sehingga memperoleh gambar yang berdimensi. Namun dalam memakai teknik ini harus berhati-hati. Kalau terkeliru dapat membuat gambar menjadi tidak lawa untuk dipandang. Seterusnya, komposisi frame in frame. Sebuah teknik yang mengarahkan mata untuk melihat apa yang ada di dalam frame
dan memfokuskan kepada apa yang ada di luar frame. Frame ini bukan frame foto yang berbentuk fizik, namun anda mencari objek yang dapat dijadikan frame yang baik berbentuk maya ataupun nyata. Elemen ini biasanya ada di unsur seperti pintu gerbang, bingkai tingkap, koridor dan objek yang bersifatkan geometris tertutup untuk menjadi bingkai POI. Baiklah, yang terakhir sekali adalah fill the frame. Fill the frame adalah teknik memenuhi frame foto dengan objek dengan cara mendekatkan kamera dengan objek. Kemudian mengambil gambar dari sudut tertentu sehingga objek terlihat memenuhi frame. Hal ini membantu penonton melihat objek dengan fokus sepenuhnya tanpa gangguan apa-apa pun. Teknik komposisi fill the frame juga membuatkan penonton untuk dapat mengeksplorasi detail pada objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Fazmi iaitu pensyarah bagi Kelab Fotografi. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syahir bin Ibrahim, bernomborkan kat metrik 15 DOB 20F2023. Baiklah, saya akan sambung perbincangan ini dengan menerangkan sedikit mengenai pencahayaan ataupun lighting dalam fotografi, iaitu natural lighting dan studio lighting. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit pengenalan mengenai pencahayaan ataupun lighting. Teknik pencahayaan ataupun lighting dalam fotografi sangat penting untuk dipelajari dan dipraktikkan bagi mendapatkan hasil fotografi yang baik. Dan cahaya adalah antara komponen yang penting dalam fotografi. Dan bagi seorang jurugambar yang berpengalaman akan mempertimbangkan arah cahaya, sama ada cahaya semula jadi ataupun cahaya buatan. Kualiti cahaya matahari bergantung pada jam dan kedudukan matahari, iaitu cahaya matahari pagi dan cahaya matahari petang. Berdasarkan arah datangnya cahaya, teknik pencahayaan ataupun lighting dalam fotografi terbahagi kepada beberapa jenis. Secara umumnya, terdapat 7 jenis teknik pencahayaan iaitu front, oval, side, rim, back, top dan ray of light. Apa itu fotografi cahaya semula jadi ataupun natural light ini? Fotografi cahaya semula jadi adalah sangat mudah apabila seorang jurugambar hanya menggunakan cahaya ambient di sekeliling mereka untuk menerangi gambar mereka, dan mereka tidak menggunakan sebarang flash atau pencahayaan studio berterusan sama sekali. Dan bagi mencipta gambar yang cantik dengan cahaya semula jadi tidak semudah keluar dan mengambil gambar sahaja. Jurugambar yang benar-benar memahami cahaya semula jadi akan memahami masa yang terbaik dalam sehari dan juga tempat terbaik untuk anda berdiri dan sudut terbaik untuk memanfaatkan sepenuhnya cahaya yang tersedia secara semula jadi. Dan bagi sesetengah jurugambar juga akan mengubah suai cahaya semula jadi dengan menggunakan pemantul yang boleh anda gunakan untuk melantunkan cahaya ke arah tertentu, ataupun skrin yang boleh anda gunakan untuk melembutkan cahaya. Apa itu fotografi pencahayaan studio ataupun studio lighting? Pencahayaan studio dalam fotografi berlaku apabila jurugambar menggunakan sumber cahaya buatan untuk sama ada menambah cahaya yang sudah ada ataupun untuk menerangi sepenuhnya gambar mereka. Persediaan boleh terdiri daripada menggunakan satu flash yang anda lekapkan pada kamera anda kepada berbilang lampu luar kamera. Lampu ini boleh menjadi strobe, iaitu yang berkelip-kelip apabila anda mengambil foto, ataupun lampu berterusan. Untuk mengetahui cara mengubah suai cahaya ini juga penting, dan anda akan melihat jurugambar dengan menggunakan pelbagai pengubah suai berbeza untuk membentuk cahaya daripada lampu studio mereka. Antara natural light dan studio light, mana yang lebih baik? Apa yang lebih penting ialah jurugambar anda memahami cara menggunakan cahaya, sama ada cahaya semula jadi, cahaya studio atau gabungan kedua-duanya. Dan jika jurugambar anda memahami sepenuhnya cara menggunakan cahaya, mereka akan dapat memilih cahaya yang terbaik untuk situasi anda. Sama ada itu cahaya semula jadi, satu lampu studio, berbilang lampu atau gabungan cahaya semula jadi,
dan hasilnya mereka dapat mencipta gambar yang terbaik untuk situasi anda. Sebagai contoh, jika anda mempunyai penggambaraan di dalam rumah pada hari yang cerah, jurugambar anda mungkin mendapati terdapat cahaya semula jadi yang mencukupi untuk mencapai kesan yang mereka inginkan. Pergi ke rumah yang sama pada hari yang sejuk dan gelap, suram dan mungkin tidak cukup cahaya. Jika jurugambar menggunakan kedua-dua cahaya semula jadi dan lampu studio, mereka boleh memilih pencahayaan yang sesuai untuk setiap situasi dan melaraskannya untuk mencapai hasil yang mereka inginkan tanpa mengira cuaca. Jika mereka hanya bergantung pada cahaya semula jadi, mereka sukar untuk mencapai hasil yang diinginkan pada hari dan musim sejuk itu.